Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita puji Allah Subhanahu wa taala kerana telah pertama sekali memberi peluang kita menjadi khalifah Allah itu di muka bumi. Allah hantar kita ni, Allah hantar kita ni untuk kita jadi khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu ialah pemimpin, pengurus, penguasa, pengatur, pembahagia, penyeronok. Itu tugas khalifah. Jadi tugas-tugas yang saya sebutkan tadi, penguasa, pengurus, pengatur, pembuat strategi dan sebagainya itu, di dalam Malaysia kita panggil mereka itu ialah pemimpin. Khalifah itu ialah pemimpin. Nak mudah cakap, tapi istilahnya dalam Quran khalifah. Dia bukan istilah-istilah misalnya pemimpin, tak. Pemimpin itu Malaysia untuk menterjemahkan khalifah. Tetapi pengertian khalifah dengan pemimpin itu jauh sangat bezanya. Jauh sangat bezanya. Ada orang jadi pengetua di satu college. Itu pemimpin. Sebab dia hanya diminta untuk memimpin guru-guru supaya ngajar budak-budak ni seperti apa yang tokeh dia hendak. Dan matlamatnya apa? Matlamatnya budak ni peksa pas, dapat sijil. Itu saja dia punya disebut pemimpin. Tapi kalau khalifah dia bukan macam itu. Khalifah dia tahu apa yang nak diajarnya. Kemudian dia hendakkan supaya apa yang diajar tu memang bermanfaat untuk orang yang belajar. Bermanfaat untuk belajar dan menjadi punca pendapatan kepadanya bila dia keluar dalam masyarakat itu. Menjadi punca pendapatan. Dan dia boleh nanggung keluarga. Dia boleh nanggung mak bapak. Bahkan dia boleh pula dalam keadaan berjaya, boleh bersedekah, boleh berzakat, boleh... Mula zakat dulu, sebab zakat ni wajib. Yang sedekah tu suka-suka rela. Tapi yang zakat tu wajib. Kalau kita ada misalnya 10,000, 2,5% setahun mesti dikeluarkan. Itu bukan hak kita. 2,5% bagi 10,000 apa? 2,5% bagi RM10,000. Berapa? RM250. Dah, 250. Kalau 100,000 baru 2,500. 100,000 baru 2,500. Itu. Yang itu kalau kita ada simpan duit dalam bank 100,000, misal kita ada 100, elok kita cakap besar-besar lah, senang. Itu cita-cita kita. Kita ada 100,000, genap setahun, mesti keluarkan 2,500 untuk zakat nama dia. Wajib, bukan sunat. Kalau saya suka, saya bagilah. Tak suka, tak. Itu ialah matlamat yang nak dibawa oleh pengurus, oleh pemimpin. Sebab tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Maksudnya kita mesti menjadi pengeluar zakat, pembagi zakat. Itu tangan di atas. Yang menerima itu tangan di bawah. Jadi Nabi kata sementara tak apa kita jadi tangan di atas, tangan di bawah, tapi tak boleh sentiasa tangan di bawah kerana tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Kata Nabi Muhammad SAW. Ini yang penting sekali. Itu yang dikata khalifah. Khalifah bila kita jadi khalifah, sebagai kita kata khalifah, kemudian kita pindahkan khalifah tu kepada jadi bapa. Bapa itu ialah pengurus. Maka bapa mesti ada cita-cita anaknya ni nak ke mana? Dia nak ajar ilmu untuk dapat kerja lawyer ke? Dia nak bagi ilmu supaya budak ni dapat pendapatan, supaya akhlak elok, supaya mulia pekertinya, supaya hatinya baik, supaya dia suka tolong mak ayah, supaya dia tak suka menengok orang susah, dia akan tolong. Itu keperluan. Kalau yang itu tadi dapat, itu khalifah.
Itu. Kalau bapa saja, UPSR mesti 5 tahu. Tidak kau bapa berotan kau. Itu nama bapa saja tu. Bapa pengurus nama dia. Tak boleh jadi macam tu. Kita bukan macam tu. Kita tengok anak kita dari kecil lagi. Kecil-kecil umurnya 3 tahun, kerjanya kita belikan kereta kecil main-main tu, dibuka sana lepas tu dipasang balik. Buka sana buka. Ini budak ni lain macam ni. Mesti budak ni agaknya budak ni berpotensi untuk buka tu pakai, buka pasang. Kita dah dapat ngagak dah. Ke mana nak kita halakan ni? Mesti Lego lah kita bagi dia main. Lego kita bagi dia main. Itu dah. Itu yang sangat penting. Kita kena faham dulu apa khalifah. Ini 10 orang ni. 10 orang ni saya hendak dia punya kekuatan 100 orang. Itu baru dia punya ni, baru dia betul. Tapi sebab ikut Nabi, ikut Allah dalam Al-Quran, nanti kita cari ayat tu, kita cari dalam Quran. Adapun kekuatan umat Islam yang menjadi khalifah, seorang dia boleh mengalahkan 20 orang dalam perang. Seorang dia boleh mengalahkan 20 orang. Itu Nabi punya style. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, dia orang ada dalam 700 orang. Dia orang mengalahkan 3,000 orang tentera. Tariq bin Ziyad 10,000 orang bawa daripada Mekah masuk ke Jabal Tariq. Tahu Jabal Tariq? Spanyol. Dia start masuk Jabal Spanyol, dia 10,000, yang dilawannya ialah 300,000 orang. Sebagai khalifah apa dia buat? Bila sampai je ke Jabal Tariq di atas bukit, semua kapal dia datang dari laut, semua kapal tu dibakarnya habis-habis. Di 10,000 ni tengok kapal kita yang dah kita bakar. Maksud dia, tengok kapal tu habis hancur dah semua. Maka hendaklah kau hadap yang 300,000 tu, sama ada kita menang atau kita mati. Balik tak ada jalan dah. Itu dia khalifah. Dia dah tahu kita boleh lawan ni orang ni. Sebab orang ni semuanya orang-orang yang diupah untuk berlawan. Kita ni nak lawan, nak mati. Nak mati syahid. Maka bila kita rasa macam tu, dalam sejarah apa dia? Kalah Spanyol. Dan Tariq, sebab itu Jabal tu dipanggil Bukit Tariq sekarang ni, Gunung Tariq. Jabal Tar dia panggil ni. Jabal Tar dipanggil. Gibraltar dalam bahasa Inggeris dia. Tapi asalnya Jabal Tariq. Tariq tu ialah, Tariq ni panglima Islam yang namanya Tariq tu. Macam mana dia dapat idea macam tu? Ni apa ni, kata dia. Nabi suruh aku jadi khalifah. Aku mesti menang. Dan orang ni ramai betul. Dan aku dapat pertolongan Tuhan. Allah kata satu boleh lawan 20. Apa jalan? Kalau ada lagi kapal ni, orang ni akan mungkin juga rasa, kalau kan kita larilah. Boleh. Dia bakar habis-habisan. Jabal Tariq. Itulah kita, Islam memerintah di Spanyol 800 tahun. Lepas itu kalah. Itu yang pasal kita tak suka nyanyi lagu Isabella tu. Kerana Raja Isabella tu yang mengalahkan Islam di Spanyol. Yang kau nyanyi Isabella tu. Kita pula nyanyi lagu tu. Itu Raja Isabella itulah yang memerintahkan kita kalah kita di Spanyol. Satu. Jadi apa yang pertama saya sebut tadi, pemimpin memang pemimpin, tapi belum jadi khalifah. Kalau 10 orang ni nak jadi khalifah, itulah dia kekuatan dia. Dia ada idea, dan idea dia berani. Idea dia berani. Dia mencuba. Dia akan mencuba. Cuba tak jadi, cuba tak jadi, cuba tak jadi, cuba tak jadi. Yang banyak cuba tak jadi, cuba tak jadi, cuba tak jadi ni, orang bukan Islam. Ingat tak nama siapa pencipta elektrik ni? Lampu ni. Tak ingat? Tolong cari. Tengok dalam Google ni, elektrik ni. Dia membuat ni ribu kali, tak ada ribu kali percubaan. Beribu kali percubaan. Kalau kita lah, fed up dah. Mungkin kita mempaskan semua barang-barang yang kita beli tu.
Tapi beribu kali akhirnya ini kalau dia Islam lah, dia dah mati 100 tahun pun pahala dia terus terdapat. Tapi dia bukan Islam. Dia dapat tengok ajalah ganjaran tu Allah ketunjuk, tapi dia tak dapat. Cuba kalau dia Islam. Yang dipanggil apabila seseorang mati, dia meninggalkan ilmu yang bermanfaat, dia akan terus dapat. Walaupun dah mati, dia hidup balik. Ini apa nama Graham Bell, telefon ni tak? Telefon namanya Graham Bell. Orang kata pada waktu itu, gila ke apa budak ni? Gila katnya budak ni, pakai macam tempurung sini, tempurung sana, cakap tu kerja. Tapi akhirnya sudah jadi macam kita punya telefon sekarang ni. Semua orang ada di tangan. Tu. Siapa pencipta? Graham Bell. Nama Graham Bell pun kita tahu, takkanlah Islam. Betul. Nampak? Ini dipanggil orang-orang khalifah ni, dia orang berani. Berani mencuba. Kemudian apakah syarat bagi orang tu menjadi khalifah yang kuat? Syarat dia ialah sabarnya kuat. Itu yang kata-kata beribu kali try itu dipanggil sabar. Dia kata aku mesti boleh. Pasal nampaknya kesan daripada kesan tak jadi ni kan, dia nampak makin elok. Mesti ada jalan sampai sempurna. Dia buat sampai sempurna, dia menjadi. Ini alhamdulillah lah. Saya datang lu 10 orang. Hari ini saya jumpa masih 10 orang. Kalau tidak, kita akan nyanyi lagu kita 10 budak hitam. Apa dia? Yang 9 tu. Yang 9 tu apa? Yang 9. Tinggal 9 apa ujungnya tu. Lepas itu tak menyalahkan orang. Bila 10 bila tinggal 1 besok, bila tinggal 1 tanya ular. Ular kata, ular yang berani. Ular kata, memang makanan aku, kata ular. Kalau tidak, di semua salah ni. Ini orang ni salahkan perut aku sakit, kenapa perut kayu api basah. Semua menyalahkan orang. Tapi yang ujung sekali, tanya ular, ular yang menjawab yang betul. Dah 10 dah mati, baru ular kata, memang makanan aku. Jadi, tu berani, tu nampak ular yang menjawab. Yang lain tu semua mencari jalan lari je semua. Itu pepatah kita, lagu-lagu tu pun kita tengok dah melemahkan kita. Jadi itu yang sebenarnya kita nak kenal balik semula. Bila kita jadi orang Islam, pertama sekali Allah kata, aku akan wujudkan makhluk sebagai khalifahku, khalifatan fil ard. Khalifah di al-ard ni muka bumi. Khalifah. Maka bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, dia melantik Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar lagi, Khalifah Osman, Khalifah Ali. Lepas itu habis khalifah tu dia panggil Amirul Mukminin kan? Amirul Mukminin pula macam itu dia buat khalifah. Jadi ini kita kena faham khalifah. Kita sekarang ni setakat jadi pengurus saja. Apabila orang tu jadi khalifah walaupun dia bukan Islam, Putin misalnya, Rusia punya presiden ya. Tengok macam mana dia. Bukan main gagah, legenda dia. Muhammad Al-Fatih misalnya. Muhammad Al-Fatih, raja. Raja itu umurnya masa dia jadi raja 19 umurnya. 19 umurnya. Dia dapat mengalahkan Konstantinopel di mana Konstantinopel? Di mana? Turki. Konstantinopel satu kekuatan tentera Kristian yang cukup gagah, cukup kuat. Sekeliling kota dia tu dipasangnya dalam laut, dipasangnya apa kita panggil kabel yang besar sini tu, dalam laut tu 3 layer. Kapal langsung tak boleh dekat. Kapal langsung tak boleh dekat. Punya kekuatan dia orang tu. Kan? Tapi Muhammad Al-Fatih dalam berlawan dengan itu hampir 3 bulan. Tapi masih kalah juga lagi.
Masih kalah, tak boleh menang. Tapi taklah kalah, tak boleh lawan. Orang sana rasa dah menang dah. Dia pun dah mula merajuk dah. Merajuk, dia duduk dalam bilik macam ni. Duduk, orang semua tak mahu dia datang. Dia rasa macam mana tak boleh ni. Akhirnya, selepas, kalau tak salah 19 hari, guru agama dia orang panggil, cari guru agama dia bawa datang. Guru agama dia pula kebetulan baru lepas dapat mimpi apa dia mimpi? Dia mimpi Abu Hasan Asy'ari, Abul Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang, ingat tak dalam sejarah masa sekolah dulu, Abul Ayyub Al-Ansari, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, sampai Madinah, semua orang nak ajak Nabi tidur rumah dia. Ingat tak dalam buku tu? Semua orang nak ajak rumah dia. Tapi Nabi kata, tak boleh kalau macam ni. Nanti ada yang kecil hati. Ini unta aku ni, aku tengok unta ni di mana dia berhentikan, situlah aku tidur. Maka unta tu berhenti di rumah Abul Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, selepas Nabi wafat, Nabi kata Konstantinopel ni besok akan dikalahkan oleh seorang Panglima Islam. Dia tak sebut namanya. Maka dia berusaha pergi ke sana. Tetapi dia tak sempat naik ke atas darat, dia meninggal. Bila dia meninggal, dia dikebumikan di tepi pantai. Maka guru kepada Al-Fatih telah dapat mimpi Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan makam dia ada di tepi pantai. Tandanya begini. Maka tuan guru tu jumpa dengan Al-Fatih, dia cerita malam tadi aku mimpi jumpa dengan Abu Ayyub Al-Ansari, dia bercerita begini, aku tak dapat dulu sampai, tapi aku nak menyokong seorang raja yang akan mengalahkan Konstantinopel. Dah lama lah meninggal tu. Jadi bila mendengar cerita itu, Muhammad Al-Fatih pergi bersama dengan panglima-panglimanya ke tempat yang dia kata tapak kubur tu, betul-betul macam itu, dan jumpa makam tu. Lepas itu dia sembahyang istikharah 2 rakaat. Allah bagi dia, sebab kapal tak boleh masuk dah, nak tawan tak boleh. Maka ada satu jalan, dia orang terpaksa naikkan kapal besar yang boleh naik 500 orang tu, kapal besar. Kena panjat bukit, satu bukit tinggi, panjat bukit tu, kapal tu, senyap-senyap. Kerja gila betul lah. Ini khalifah. Kerja gila betul. Takkan dibuat oleh manusia punya lah. Dia buat juga, di mana dia paksanya tentera-tentera dia bawa kapal ni, 70 kapal. Naik. Tak, yang narik, yang nolak, pakai kayu bulat tu. Bukit, kalau macam ni tak apa, bukit. Yang mati-mati kena jatuh, pasal dia langgar jatuh balik. Dan 70 kapal ini dapat naik atas bukit, dilonsorkan ke dalam laut yang sebelah tempat dia orang macam parking dia orang tu. Masuk ke sana. Bila ini masuk, askar masuk 70 kapal, itu yang kita menang. Itu kata, bila nak menang, mesti ada benda pelik. Dia dapat idea tu, waktu dapat tu. Nampak? Itu nama khalifah. Orang ni akan membuat benda-benda pelik. Khalifah ni. Jadi tu pasal saya kata, kita tak ramai, kita 10 orang. Nak banding dengan universiti pertahanan UiTM Shah Alam ada 18,000 orangnya. Saya tak boleh jumpa macam ni 18,000. Tak boleh. Kita nak banding dengan Universiti Melaya. Orangnya 30,000. Maktab UPSI ni. Entah berapa ribu, puluh ribu tu. Tak terbuat apa dek kita kalau 40,000 ni. Orang ni kalau dah banyak tu dah susah. Kepala macam-macam. Kepala pemberontak ada, semua ada. Tapi bila kita 10 orang, mesti ada something yang Allah nak bagi kat kita ni. Apa dia Allah nak bagi ni? Kita yang tahu apa nak bagi. Tapi bila 10 orang ni masuk ke sini, tak macam mana Allah jumpakan saya dengan bekas Arkam dulu. Dia nama Ikhwan nama dia. Ikhwan ni nama syarikat dia. GISB. G itu apa ni?
Global Ikhwan Sendirian Berhad. Global Ikhwan Sendirian Berhad. Dia ada restoran 138 restoran seluruh dunia. Semalam kita makan kat sana. Dia punya restoran. Itu restoran dia. Dia ada oil and gas. Dia ada hartanah. Dia ada ladang ayam. Dia ada, dahsyat sungguh lah. Kalau kita pergi ke Thailand, bas-bas 2 tingkat dia bukan main banyak. Ikhwan. Kalau kita pergi Arab, bas-bas 2 tingkat dia ada. Hebat betul. Bila saya bersembang dengan ikhwan, entah macam mana dia pula berkenan dengan saya macam ni lah bercakap dengan dia orang. Bagi talk, bagi semangat dekat orang ni. Orang ni memang orang dah bersemangat. Bila kita bercakap bersemangat, melompat orang tu. Kita ni baru nak pupuk. Apa dia seronoknya saya? Dia kata setiap orang dia tu, anak-anak dia orang tu, anak dia mesti kahwin dengan anak orang dia juga. Pasal apa? Anak dia orang ni udah terlatih semua, tahan lasak semua. Jadi apa dia? Setiap orang anak mesti mempunyai 10 kemahiran seorang mesti 10 kemahiran. Misal kata kita elektrik satu, masak satu, apa nama ni, pipe tu apa? Apa nama ni, mengurus rumah tangga sikit, ngurut orang boleh 10. Jadi sekarang ni apabila Turki ndak akan budak, dia hantar 3 orang. Saya hantar 3 orang ke Turki satu, tapi 3 orang tu kekuatan dia ialah 30 orang. Bayang. Pasal satu orang ada 10 kemahiran. Tu nak cakap tu. Itu rupanya latihan yang dia buat. Kita ni baru nak belajar satu ni. Tapi dalam masa yang sama, kemahiran bagi semangat macam yang saya sebut ni kena belajar juga. Kemahiran psikologi, macam mana nak mendampingi orang-orang yang garang. Orang ni garang sangat tak? Garang menyampah tak payah dekat. Padahal orang tu sangat berguna. Macam mana nak tackle orang garang ni? Itu namanya ilmunya psikologi. Kan? Ada juga embus-embus sikit, ada juga. Ada juga embus-embus juga kan? Ada juga. Dalam ayat-ayat Quran tu ada. Ada ayat-ayat Quran yang kena embus juga. Ada ayat-ayatnya yang boleh baca. Tetapi ada 10 kemahiran satu orang. Repair kereta, repair motor, repair basikal, semua dia ada. Dia boleh buat. Jadi sebab itu kalau dihantar seorang tu macam 10 orang. Kalau dihantar 10 orang macam 100 orang. Itu kekuatan. Siapa punya perangai ni? Cina punya perangai macam ni. Yahudi punya perangai macam ni. Yahudi punya perangai. Dulu masa kita belum merdeka, ada Cina buat kedai basikal, kedai tukar tayar, lagi apa, kalau tayar basikal terpecah tu apa panggil? Tu pancip tu dia apa balik tu, apa dia panggil? Tampal. Itulah kerja Cina ni. Kalau ada rumah orang Islam Melayu banyak, dia ada dekat situ. Pasal apa? Kerja itu bagi Islam sebenarnya fardu kifayah. Dan dia tahu kalau dia buat menjaga situ, semua orang akan kenal dia, semua orang akan terima kasih kat dia, semua orang akan suka dengan dia kerana dia ni buat kerja yang menolong orang kampung ni nyelesai masalah. Basikal kalau tak ada, siapa nak bawa barang kedai ke Sudan sebagainya. Akhirnya mereka jadi orang yang dihormati dalam kampung. Dia pun menjaga besar sikit, dah menjaga kedai pula dah, menjaga kedai getah dan sebagainya. Akhirnya mereka dapat ngambil hati orang Islam ni, semua orang beli barang kat kedai dia. Pasal dia dah ngambil hati tu. Tangannya hitam-hitam tu. Main buat basikal tu, minyak basikal macamnya. Orang kita tak nak, apa kerja macam ni, kotor. Nampak? Jadi, pertama sekali saya nak sebut tadi, kita kena beralih daripada pengurus kepada khalifah. Khalifah ni lain sikit. Dia memang ada benda-benda yang berani dia buat. Tadi saya dah contoh. Contoh pertama saya sebut contoh pertama saya buat tadi, Tariq bin Ziyad. Macam mana dia membuat satu benda yang sekarang tulis dalam sejarah. Dahsyat betul lah. Dibakarnya semua. Udah ada panglima yang marah. Ni apa, macam mana nak bakar ni? Dah dibakarnya semua. Dia pun menghadap kepada askar-askar dia. Kita tak ada pilihan lain. Melainkan kalau nak hidup, lawan bagi menang.
Bayang itu dia punya semangat. Menang. 800 tahun Spanyol diperintah oleh Islam. Lepas itu kita kalah. Isabella itulah raja dia yang mengalahkan Islam tu. Sebab bila dah 800 tahun sikit kejap ke, Tariq bin Ziyad membangun. Lepas membangun tentulah maju kan. Bila maju, raja-raja yang kemudian tu asal nampak aja orang betina dia hendak isteri. Asal nampak orang perempuan ni dia hendak orang tu. Jadi apa nama dipanggil? Apa nama panggil? Habis orang perempuan raja-raja ni panggil apa? Apa dia panggil? Yang bukan bini dia tu apa dia panggil? Bukan yang dia boleh hendak siapa-siapa dia hendak tu. Gundik. Beratus gundiknya. Bergundik kan tau. Jadi perangai itu tadi yang buat repair bersikar menjadikan orang suka. Tapi perangai orang yang asyik semua orang perempuan dia hendak, kita syokkan perempuan tu dah diambilnya. Makin marah. Itulah jatuh. Tadi masa membina, lepas itu maju. Bila maju jadi mewah. Bila mewah jadi macam tu, hancur. Semua orang benci dengan raja. Raja semua jatuh. Pasal dia dah sampai ke kemuncaknya. Bila sampai ke kemuncak, tak ada kerja lain dah. Raja ni tak ada kerja lain. Semua air sampai ke rumah, semua dah ada, dah senang. Jadi dah apa kerja dia lagi? Nampak orang perempuan cantik, dia hendak itu. Nampak orang cantik, dia hendak itu. Lepas tu, dia usiknya perempuan cantik tu sekali, orang lain tak boleh kahwin dah dengan orang tu. Sampai mati. Kalau lepas dia usik orang tu, lepasnya orang lain boleh kahwin, tak apalah. Ini tak boleh. Itu contoh. Jadi hancur. Jadi, zaman bangkit, korang 10 orang ni, zaman ni, mendaki kita panggil. Mendaki ni. Bila lepas mendaki besok, rata tu biasanya anak kita. Bila dah rata, makan panggil Grab je, tak apa hari ni, tak ada apa dah. Tidur pukul 12 tengah hari. Bapak dia dulu masa mendaki, tidur malam tak berapa tidur. Pagi bangun dah pagi-pagi semayang sebab nak menebas dan sebagainya. Nak cari pekerjaan. Tapi anaknya dah tak payah dah. Nak makan telefon, nak itu ni senang dah semua. Itu ialah zaman dia macam ni. Mendaki rata turun balik. Itulah dia menjunam. Naik ni menjunam. Jadi yang kita ni mesti letak diri kita di mana? Di mendaki ni. Sebab kita kosong. Jangan lagi kita menjadi orang yang kita rasa ni baik. Yang kita nak jadi ni ialah orang yang berjaya dengan kita punya ikhtiar sendiri. Kita tak berharap kat bapak, kita tak harap kat mak. Kita berharap kepada kebolehan yang ada pada kita, ilmu kita, ni guru kita ni kita harap. Sebab tu guru saya sini tak banyak. Berapa orang guru sini? Berapa orang? Yang ada kat sini 2. Yang ini mengurus di peringkat Malaysia. Datang juga lah sini. Yang ni 2 kat sini je. Perempuan pula tu. Tapi saya hendak guru-guru saya seorang ni, dia macam 10 orang. Dia seorang tu macam 10 orang. Jadi, macam mana kita hendakkan yang 10 orang ni menjadi kita punya khalifah selepas ini, menjadi contoh dan sebagainya. Jadi, apanya? Untuk tujuan nak mengubah diri ni, kita kena berusaha. Usaha tu ialah macam mana usaha? Usaha sampai kita mahir. Sesuatu benda yang kita buat tu mahir. Mahir tahu tak? Mahir ni artinya macam doktor pakar lah bila mahir. Dia tengok orang datang sakit tu kan. Awak ni melentok-lentok je ni. Dia dah tahu. Melentok ni mesti ini penyakit dia. Itu dah mahir tu. Kalau orang belum mahir, periksa. Telinga periksa. Nak mencari penyakit tu. Tapi kalau orang mahir, dia nampak tu. Ni tak habis. Ni demam ni kata dia. Ini agak jantung ni. Ini buah pinggang. Ini hati dia agaknya ada batu arang. Dia tahu dah batu karang. Tanya, betul. Jadi dia rasa itu pakar. Macam kawan juga tengok lampu tu
Nyala. Dah tahu dah apa pasalnya tu. Belacannya tak ada kita. Tu ada belacan dululah. Dulu kita panggil belacan dia. Sekarang apa nama tu? Ini apa panggil ni? Itu. Yang dia punya bulat hijau tu apa? Starter tu. Budak orang kampung belacan je panggilnya tu. Memang macam tu. Itu. Kita tahu. Rupanya ganti tu je hidup semua. Dah cas dah berapa dah. Kita datang. Dalam poket ada je starter tu kita bawa kan. Kita tahu dah. Tahu dah kita penyakit tu. Kecuali nak dipakai x-ray dan sebagainya, itu lain cerita. Baik. Dinamakan usaha. Dinamakan apa? Usaha. Kemudian bersama dengan usaha, ni catat ni, usaha, bersama dengan usaha, ada satu lagi istilah namanya ikhtiar. Orang kan dia panggil ikhtiar hidup. Ikhtiar hidup, panggil kan? Sambil boleh minum. Sambil-sambil minum, tuang air. Ya, sambil-sambil minum juga. Jangan kita paksa diri kita mendengar sampai tak minum. Kita kena latih diri kita ni bersahaja je. Jangan hipokrit. Tahu hipokrit tak? Tak nak minum tapi sebenarnya nak sangat minum. Itu nama hipokrit namanya tu. Malu nak cakap, tak boleh macam tu. Rasa nak minum, jalankan air ni. Memang orang buat air ni, tujuan orang nak minum. Kalau saya jamu orang, saya suka makanan saya habis. Kan? Nanti sampai habis mesyuarat, makanan semua tak habis. Tak boleh macam itu. Baik. Bila saya sebut tadi usaha, namanya usaha. Usaha tu berkaitan dengan rajin. Berkaitan dengan rajin. Inisiatif otak. Kan? Inisiatif. Inovatif. Inovatif ni arti ada idea. Orangnya. Ya. Kemudian bersama dengan usaha tu kena ada ikhtiar. Ikhtiar ni akal. Usaha tadi kerajinan. Tapi ikhtiar ini kena ada satu macam cuba ini. Macam mana saya hendakkan supaya misalnya bila engkau orang manjat aja sesuatu bangunan, semua barang yang diperlukan untuk nak pakai mesti ada semua dekat sini. Itu yang dibuat ikhtiar. Ikhtiar itu dibuat oleh Amerika, oleh Eropah, semua macam itu. Dan kalau kamu pergi kedai-kedai elektrik ni yang apa tu, semua barang-barang tu ada. Bajunya, lubang sini, lubang sana semua ada. Taklah pula naik kata, ndak itu. Tolong hantar itu. Masa kita terbuang, orang tu punya kerja terganggu. Tak boleh. Kita mesti ada semua barang kita. Ini nama ikhtiar. Ikhtiar kita menyediakan diri kita sebelum naik ke atas tu, semua ada kat kita tu. Kecuali yang besar-besar. Ini penting. Kalau kita tengok, sekarang ni orang masak pun macam itu. Dah semua letak kat sini. Ini pula kerja elektrik ni. Kalau kita tengok macam tu, anak kita tengok kita pun dia nak jadi kita. Tukang kayu, cuba tengok macam mana tukang kayu. Bukan tukang kayu Malaysia. Comot. Tukang kayu belah-belah sana tu, dengan pakaian dia tu, mesti pakaian dia tu yang seluar dengan baju masuk sekali. Itu apa nama? Macam teknik. Yang tu, apa nama seluar tu saya pun tak tahu. Kemudian ada pula sarung seluar lain tak boleh masuk bamba. Ini dipanggil ikhtiar kita. Untuk meyakinkan orang. Bila kita datang ke rumah orang tu, dia tengok macam, wah orang tu, tak payah tengok lah orang ni kerja kata, masaklah kita. Tapi kalau tengoknya kita tu datang, kita melenggang aja. Tangga ada cik, tangga. Apa nama, tester ada cik, baca ada tester tak? Apa nama? Test pen. Gunting ada pakcik? Payah kita macam itu. Jadi hilang keyakinan orang. Nampak? Itu meyakinkan orang ni ikhtiar. Meyakinkan orang ni ikhtiar. Bila sebelum kita balik, makcik, semua saya dah buat, nampak okey semua. Makcik mari kita tengok. Tap, kita petik. Nyala cik kan? Okey, apa lagi cik nampak? Selesai semua. Kita balik tu artinya kita dah test. Yes. Jadi artinya ilmu tu patut ada, tapi nampaknya ikhtiar mengambil hati, ikhtiar memuaskan hati pelayan, ikhtiar untuk menentukan dia yakin kepada kita, ikhtiar untuk menengok kita ni bukan orangnya suka banyak rehat. Kerja tu sepatutnya boleh setengah jam selesai, kita boleh kerja 3 jam.
Apa nama kerja macam ini? Saya kalau kerja ada depan saya, seberapa cepat yang siap, saya nak cepat siap. Itu perangai saya. Sebab itu agaknya saya sampai tempat macam ni. Sebab saya tak boleh nengok kerja tu. Menanam nenas kat sini pun, budak-budak pekerja saya tu, budak Indonesia tu bukan main laju. Tak terkejarnya saya. Walaupun saya umur 72. Saya dah 50 pokok, dia baru 20 nanam. Macam mana? Erti apa? Sebab kita suka menggunakan akal kita untuk mempercepatkan kerja kita. Kalau kita bertiga macam mana? Kalau kita berdua macam mana? Kita dah kata, bila dah tahu penyakit ni Kang, kita kata 25 minit. Kita akan siapkan 25 minit. Macam itu. Jadi, ini semua ialah mengubah kita punya style bekerja. Orang Melayu punya kerja, kena ubah kepada macam ini. Mustahak sangat. Jadi, kata saya fikir untuk kita nak selalu jumpa, kita jangan cakap banyak-banyak. Pertama, Allah nak hantar kita jadi khalifah. Tapi Allah hantar kita jadi khalifah, wakil dia di muka bumi. Wakil Allah, dahsyat. Wakil Allah di muka bumi namanya khalifah. Khalifah tu bukan Nabi Muhammad. Semua kita khalifah. Asalkan kita bergerak untuk membangunkan keluarga, membangunkan tanah, membangunkan kemahiran, kemudian mengurus, lepas itu memaju, lepas itu menyebabkan orang jadi aman hidupnya. Ada Datin Tini ni pukul 3 pagi dia pun bangun sembahyang tahajud. Allah, buat menangis-nangis dia. Kamu pula pukul 3 pagi pergi membetulkan elektrik. Manjat-manjat buat elektrik orang. Siapa lebih besar pahala? Yang sembahyang menangis tadi dengan kita. Kita punya pahala lagi besar daripada dia. Sebab pahala yang kita buat ni untuk orang awam. Yang dia tu untuk diri dia sendiri. Yang kita untuk orang awam. Ni orang anak nak pagi nak sekolah ni besok ni. Nak masak air. Orang masak air sekarang bukan lagi pakai dapur kan. Semuanya elektrik. Nasi nak dimasakkan, nasi lemak nak dimasak. Orang nak menjaga, nak berjual. Itu kita kena ingat kepala kita. Jangan lagi kita ingat semayang tu aja pahala. Ini pahala besar sekali. Rumah orang gelap. Nak masak air, nak masak andu, nak macam-macam. Ada orang kilang, dah janji dengan orang, besok mi nak siap 80 kilo. Dia kilang. Elektrik dah mati. Bermakna satu hari punya 8 kilo, orang tak makan mi yang itu. Orang menjaga, mi dia kilang tak buat, restoran tak ada mi, sana tak ada mi. Teruk kelang kabutnya. Pasal kemahiran tu Allah titipkan kepada kita. Kemahiran elektrik tu orang titip kepada kita. Sebab itu kalau malam-malam orang kata, rumah saya ni lampu semua tak menyala. Kita kata, besoklah sebab saya sibuk malam ni. Tak boleh macam tu. Tu pahala. Pahala yang datang kat kita. Saya kata, semayang pun tak ada sebesar itu pahala. Yang itu pahala besar-besar. Jadi faham kita ini, insyaAllah kita akan jadi berjaya. Itu khalifah. Itu peranan seorang khalifah. Dia jadi wakil Allah di muka bumi. Tetapi dia hanya kepada Allah pula, dia hamba Allah. Apa yang Allah perintah. Maka bila Allah datang ke orang, halo, pukul 2 pagi, awak baru nak tidur. Halo, rumah saya dah mati elektriknya. Tak tahu apa hal ni. Kita kata esok siang lah, saya ngantuk. Padahal Allah dah bagi kita nak bagi pahala. Tapi kita tolak pahala tu. Tolak pahala. Kita terlupa pahala. Bukan duit tu, duit tak kisah kita. Pahala tu. Allah pilih kita untuk dapat pahala malam tu, kita tak nak pergi. Membesarkan tidur kita. Tak boleh macam tu. Sebab itu kita ada tim. Ni dah 10 orang. Okey. Call. Siapa lapang? Tolong. Siapa lapang? Besok orang ni dia mengantuk sangat. Siapa tolong? Saya hari ni memang tak ada buat apa-apa. Malam buat. Jadi artinya itu yang kita kata. Kita mesti ada satu jawatan kuasa 10 orang ni. Kita sampai mati kita punya jawatan kuasa itu hidup. Jawatan kuasa itu sampai kita mati. Besok salah seorang daripada mati tu, bila orang dah buat kubur, kita ni lah masuk dalam tu. Masukkan sahabat kita tu dalam kubur tu. Itu sampai macam itu kita punya janji. Itu dia. Baru kita hidup hebat. Macam mana? Salah seorang kahwin, semua 10-10 orang datang.
Ada yang mengipas, ada apa suka hatilah. Ni ada pengantin tengok tu biar je seorang atas, tak ada yang mengipas, tak ada apa. Kalau ada mengipas diri sendiri je. Orang yang mengapit tu. Kan? Ini semua mesti dibuat. Benda-benda ni dah tertinggal lama. Datang je ke sekolah, kita nak dia dapat sijil. Besok boleh buat lampu di rumah orang, lepas je dipasang, esok dah mati dah. Rupanya tang koneknya tu tak kena dah. Dah kena dah. Datang orang lain, Allah, ada siapa buat dulu ni, kata orang tu. Kita kata budak-budak ni, budak-budak apa nama, akademik, la ilaha illallah. Tak ada kenanya tu, patutlah tak hidup. Dah gitu. Bukan kau yang diburuknya, akademi itu diburuk. Jadi orang pun tak nak belajar dah situ. Pasal apa? Bukan sijil. Sijil tu ialah pengiktirafan. Jadi khalifah. Kita mesti jadi khalifah Allah di muka bumi, tapi perangai kita dengan Allah, kita jadi hamba Allah. Bila ada peluang nak dapat orang nak suruh buat kerja, jangan tolak, kerana itu kita hamba Allah. Allah pilih kita, maka kalau kita tak boleh, kita ada kawan-kawan. Ni jawatan kuasa sampai seumur hidup kita ni. Dalam 9 orang dah berjaya, seorang tak berjaya. Macam mana kita nak tolong seorang ni supaya dia berjaya juga macam kita? Macam mana nak buat? Itu yang dikatakan apa nama, ta'awanu alal birri wat taqwa. Allah semua dah sebut dalam Quran. Bertolong-tolonganlah kamu kepada kerja-kerja kebajikan dan takwa. Takwa tu apa? Ikut perintah Allah. Bila Allah datangkan orang nak minta tolong, kita jangan tolak pertolongan. Sebab pertolongan itu tanda kita hamba Allah. Kemahiran kita tu, kita khalifah Allah. Semua dua-duanya kurnia Allah. Allah letak kita sebagai hamba, sebagai dia punya khalifah di muka bumi. Sekali jalan kita pula sebagai hamba kepada Allah. Hamba kepada Tuhan apa mesti taat kan? Hamba kepada Tuhan mesti setia. Hamba kepada Tuhan mesti jangan melawan. Hamba kepada Tuhan, Allah dapatkan rezeki. Malam ni ada rezeki nampaknya 200 ni. Allah dah bagi kat kita. Oh no. Saya ngantuk sangat ni. Bila saya mengantuk, apa jalannya? Kita ada 10 kawan-kawan yang kita akan call, siapa lapang, tolong saya. Dan kita tolong menolong itu. Insya-Allah syarikat tuan-tuan ni nanti akan menjadi idola. Betul-betul akan menjadi fardu kifayah dalam kawasan tu. Kita takkan pernah menolak. Ini ikhwan buat. Ini yang penting. Ini ikhwan buat. Pekerja dia di semua restoran dia, semua pusat penyembelihan ayam dia, 60,000 ekor sehari. Sembelih ayam. 60,000 ekor sehari. Gantung. Lepas gantung, dia bergerak ke satu elektrik punya apa nama, untuk melalikan dia. Elektrik tu bila kena, dia pun melali. Kalau tidak, dia kan gitu kan. Lalu je tu dia melali. Lepas lalu tu, lali tu dalam beberapa saat aja dia lali. Penyembelih pun berjalan. Tarik sekali je. Sap. Lepas itu, terus masuk ke dalam air panas. Dan daripada air panas tu, terus masuk ke mesin buang bulu. Kemudian ada bulu, ada ayam setengahnya, ada tak cabut semua. Ada pula yang nengok-nengok, yang cabut-cabut dengan sikit. Lepas itu terus masuk air sejuk betul. Tak tahu berapa masuk. Lepas sejuk tu baru dia masukkan ke dalam packaging, masuk dalam peti air, barulah ayam tu segar. Tu sistem. 60,000 ekor sehari dia punya. Dan semua pekerjanya budak kita. Anak-anak dia orang, tak ada langsung Bangla, tak ada Indonesia. Orang dia semua. Sebab itu dia berjaya. Jadi untuk hari ini saya kata cukup dulu, tak usah lama-lama sangat. Sebab belajar ni setengah jam aja. Lebih daripada itu dia jadi kepala termengarut. Kan? Jadi oleh kerana itu saya nak ucap tahniah kepada Puan Liza, kerana saya hendakkan kita punya pendekatan lain sikit. Ilmu tu di kelas, ya. Sebab kita hendakkan ilmu tu pasal apa nama, negatif, positif, semua tu kita tahu kan, nyawa tu semua kena tahu betul. Tetapi perangai ni tak ada dalam kelas tu. Perangai ni
kena ada buat praktikal, rasa tanggungjawab, rasa bersalah kalau tak betul. Itu mesti rasa berdosa. Itu panggil dosa tu. Rasa berdosa. Ada orang rasa tak berdosa buat salah. Parah orang macam ni tahu. Tak ada apa pun kata dia. Tak ada apa. Tak boleh. Jadi, sama-samalah. Dah berapa bulan dah? Di sini berapa bulan dah? Dah berapa bulan dah ni? 10 orang ni? 2 bulan ya? 2 bulan saya harap engkau orang punya kekuatan ni macam komando tau. Dalam askar, macam komando. Macam komando. Dia lepaskan seorang dalam hutan tu, dia balik. Dia bila dilepaskan dalam hutan tu, ada pisau aja satu dekat dia. Makanan tak ada, apa tak ada. Pandailah kau sendiri dalam hutan tu. Seminggu kau mesti keluar balik sini. Entah apa-apa dimakannya. Ular pun dimakannya. Survival nama dia. Jadi saya hendakkan 10 orang ni, biar dia macam 100 orang. 10 orang ni macam 100. Ini dulu dia orang ni masuk naik ke atas ni. Bukit Taman tu, atas tu. Dulu dia orang buat semua ni. Tapi apakah itu berkesan? Ataupun kita seronok je banyak-banyak, mengah-mengah balik tidur. Tak ada makna juga. Lebih baik kita, engkau orang sendiri fikir apa yang sepatutnya buat. Kenapa kita mesti berbeza dengan orang? Macam mana? Macam mana kita nak berbeza dengan orang? Kalau orang buat kuih ni hijau, kita nak buat dia merah jambu. Pink. Semacam-macam. Suka makin banyak. Kuihnya satu, tapi 10 warnanya. Jadi orang nak milih, saya suka warna ni, dia makan. Itu kat rasanya. Pasal kita kreatif. Kita kreatif. Kreativiti ni mesti ada pada setiap orang. Kita tubuh jawatankuasa kamu. Apa nama jawatankuasa? Buat lambang, mesyuarat. Apa lambang kita? Apa visi kita? Apa misi kita? Untuk capai macam mana, apa nak buat. Bagi-bagi kerja. Buat sementara ni, asrama kasih tu, jambor sakti tu, rosak api-apinya, pergi tolong. Asrama kasih kita ada sana. Ada rumah orang tua-tua sini, susah. Pergi betul kan? Tengok, ini nampaknya dia punya wayar dah lama sangat lah tuan. Ini dah 20 tahun. Kita cari jalan macam mana nak ganti wayar ke seluruh bangunan tu. Kita buat. Hanya kita tak bergantung kepada kita punya sistem kat sini je. Tapi kita buat betul-betul. Di sini kita buat baru. Tapi kalau mengganti tali wayar yang dah buruk, macam mana? Mesti nak kena praktikal juga kan? Nak kena banyak-banyak dalam shilling tu satu hal pula. Kalau gemuk macam mana nak masuk bawah tu? Ini semua kena dipraktikkan supaya kita kalau askar tu biar mandi peluh waktu latihan, jangan mandi darah waktu perang. Dia kata itu dia. Biar kita berpeluh dalam latihan ni. Jangan besok masa perang mati. Awak dah berlatih kan? Tak mau macam tu. Gitu juga kita dalam elektrik ni. Kita berjanji dengan diri kita, kita nak mahir. Kita nak kuasai elektrik ni. Bukan elektrik tu kuasai kita. Kuasai elektrik ni. Cerita kuasai elektrik ni nanti saya datang sekali lagi. Saya akan cerita macam mana menguasai elektrik. Kita arah api ni, apa kita nak buat. Itu baru kita hebat. Jadi kita tengok kat sini, apa label kita punya pelajaran ni sijil besok. Apa nama? PW apa? PW2. Tapi single page. Tapi kita punya kebolehan bukan itu. Kita atas lagi. Itu yang penting. Itu yang penting. Yang kepenting lagi sekali, kita boleh memimpin. Memimpin kawan-kawan, memimpin budak baru, memimpin bagi pandai. Bukan memimpin nak melempang. Mungkin nak melempang senang. Mimpin nak bagi pandai. Nak jadikan dia dapat rezeki daripada kerja. Itu yang payah tu. Itu nak sabar, nak hati-hati. Itu pahala. Itu pahala cukup besar. Terima kasih Liza. Terima kasih Datin Tini. Ni suruh sign kerja lagi tu, nak sign bawa sign datang dari sana ya. Terima kasih Audi buat kita punya ni sikit, dan saya nak menengok semua file orang ni, 10 orang ni. Setiap bulan saya nak tengok file dia. Nak tengok pencapaian dia. Jadi kita anukan betul-betul. Kalau boleh besok Liza kita cari seorang komando bekas askar tu kerja dengan kita kat sini. Dia ni tugasnya ialah disiplin punya ni. Misalnya, supaya bangkit pagi dan sebagainya. Dan kalau kita nak jadi, kita kena buat. Kalau tidak, kita macam orang tu jugalah.
Nanti bila sampai cukup 6 bulan, majlis convocation, letakkan dia topi dia tu. Oh, dia pun ambil, bukan main, ambil gambar, udah. Esok dia bagi kerja apa tak tahu. Kelulusannya apa? Business management tulisnya. Tapi apa ham tak dimasuknya bidang management tu? Apa kerjanya? Jalan, menyukat jalan tu. Jalan apa ham tak perlu. Kan? Padahal duit ada di tanah, nenas. Duit ada di tanah. Kami bela ayam 5,000 ekor sekarang ni. Datin ni. Datin ni tau. Pengerusi chairman G100 dunia dia ni sekarang. Mela ayam tu. Tanam nenas sendiri. Tanam cili dah semalam dah metik dah kata semalam cili. Cili kita pun dah ni. Nak tanam terung lagi nak tanam. Duit sesaja. Semua tu duit. Tetapi mau ke tak mau je lagi. Ini yang kita kata diperbagaikan peluang tu ya. Jadi saya nak tiap-tiap bulan saya nak tengok fail orang ni. Apa kemajuan dia. Kalau tak cukup kemajuannya, kita bawa berjalan biar dia seronok. Berjalan tu maksudnya nengok orang. Nengok Cina buat kerja, tengok macam mana. Nengok Cina. Macam mana Cina buat elektrik sampai 100,000 gajinya ngapa? Apa halnya? Tahu tak? Datin Tini ni ada tanah 1,600 hektar. Nak buat rumah 8,000 unit. So nak bagi siapa masang elektrik ni besok? Buat apa kita bagi orang lain dah kaya tu? You all ada. You buat satu company 10 orang ataupun 2 company, engkau ambil 1,000 unit, engkau pasang elektriknya, engkau 1,000 unit. Di situ saja engkau boleh hidup sampai puluh-puluh tahun. Ini yang kita kata kita nak buat. Sebab itu kita tak ada orang dah. Kita tak ada. Kita interview. Besok kita interview orang. Orang dah banyak dah dekat luar tu nak interview. Tapi kita tak, kita punya yang benihnya muncul daripada kita sendiri. Benihnya muncul dari kita sendiri. 10 orang simpan di dada. Nak pandai ni bukan semudah kita boleh tunggu saja. Menuntut ilmu ni dalam agama dipanggil talib. Talib itu artinya penuntut, bukan penerima. Bila menuntut hak. Jadi ilmu ni dituntut. Hak kita ilmu tu, maka kita tuntut ilmu tu kat dia orang ni. Kita tuntut. Barulah kita pergi belajar. Kalau tidak, bukan tuntut. Guru-guru ni datang nyuap. Ilmu tu tahu, disuap. Memang tak ada lah tu. Tapi ilmu mesti berkehendak daripada kita. Kita tuntut ilmu tu kepada orang ni. Ini hak aku tahu, aku ndak ilmu ni. Aku ndak ilmu ni. Aku ndak ilmu ni. Baru kita menjadi. Itu bezanya kita dengan penuntut. Dengan penerima. Itu melaksana tu apa? Makanan, nasi. La ilaha illallah. Itu saja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa nak tanya-tanya, sila.